Allah Subhanahu wa taala firman kepada kita. Allah Taala bercakap dan bertutur dan takbir di dalam Al-Quran dengan kata ana, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu nak bilang akan nikmat-nikmat Allah, kalau kita nak bilang semenjak daripada hidup kita, mai siapa ketua ni daripada kita umur setahun, 2 tahun, siapa 10, 20, daripada kita umur setahun, siapa kita umur 14, daripada kita setahun, siapa umur 20, daripada kita setahun, siapa umur kita 40, 50. Jadi kalau kita nak bilangkan nikmat dan rahmat, nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita tu banyak sangat-sangat, siapa kata la tuhsuha, kamu tak boleh nak hitung, kamu tak boleh nak kira, kamu tak boleh nak sakati, banyak sangat. Kadang-kadang kita tak ingat nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita semenjak daripada kita hidup, mula kita mari kepada alam dunia ni, kita tak pilih tak boleh. Nak bila tak boleh buat apa? Dah belum pada nak masuk tajuk Ma'al Hijrah, maka hamba ni namanya Muhammad Fikri bin Haji Abdullah sikit. Dia mau duk kenal belakang dah. Kalau mau tak royak pun dia mau kenal dah. Hamba tu di dalam live ni banyak orang duk tengok dah. Lepas tu kadang-kadang hamba tu baik hari-hari pun ada. Kadang-kadang ceramah tu tak banyak sangat, seminggu 2 kali, seminggu sekali, kadang-kadang sebulan 2-3 kali. Tapi masalah majlis kita mengajar tu ada hari-hari. Kalau tak capai tu ada hari-hari. Jadi alhamdulillah buat apa pada tahun ni kita pun salam hormat laginya kepada bapa kita, bermak dan pula saing saya, kawan saya ialah Ustaz Suryani. Ni saing saya, kawan lama yang ada pernah duduk di Suria sekali, duduk rumah sekali, bilik dah. Ya duduk lapis atas, mau duduk lapis bawah. Ni Ustaz Suryani ni kawan lama masa Suria dulu lagi. Apa tu duduk rumah tu lah. Tapi ya bilik atas mau bilik bawah. Bukan kena sini, kena sana lagi. Jadi alhamdulillah keamanan dia apabila dia minta saya mari sini, saya pun tak ada luar, tapi ada peluang lagi kita boleh mari jumpa dengan adik kakak kampung kita di Pia. Jadi alhamdulillah lah. Ma'al Hijrah daripada tahun baru ni 1445 Pak Nabi kita hijrah, Pak Nabi kita wafat 1445. Kemudian di atas Nabi kita ni yang hijrah pada tahun kalau kira mari Nabi kita tu baik daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah ni masanya 1445. Nabi hijrah kali dengan Abu Bakar, dan bersertanya adanya Abu Bakar lagi anaknya Abdullah ibnu Abi Bakrin. Abdullah ni lah orang yang nanti wari makan ni kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar sekali dengan Nabi duduk di dalam gua Hira, lari daripada orang kafir Quraisy nak bunuh Nabi. Maka Abdullah ibnu Abu Bakar ni lah orang yang duduk nak makan ni di atas Jabal Sur ataupun di gua Sur. Ibu bapa, Nabi SAW berhijrah. Nabi berpindah kerana apa? Kerana nak bina agama. Nabi hijrah kerana nak besar agama. Nabi hijrah li'i'la'i kalimatillah, kerana nak meninggi agama Allah, kerana nak membesarkan agama Allah. Ini hikmat dan tujuan Nabi hijrah. Allah Subhanahu wa taala tak titah kepada Nabi suruh hijrah, malaikat apabila hijrah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas itulah Nabi duk tunggukan wahyu, duk tunggukan ayat-ayat. Bila Allah Ta'ala nak titah dia tu kena hijrah. Kerana 13 tahun duk dakwahkan orang-orang Quraisy, sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat menyakiti oleh orang Quraisy kepada Nabi dan kepada para sahabat. Maka Nabi duk tunggukan ayat-ayat yang suruh Nabi tu berpindah. Kemudian Nabi berpindah, tujuan gapo? Allah Ta'ala buat Nabi suruh hijrah daripada Madinah, daripada Mekah pergi pada Madinah, perjalanan lebih kurangnya 380 kilo. Nabi kita duduk nusuk di Jabal Sur 3 hari 3 malam dengan Abu Bakar. Lepas tu di atas bukit tu, ular, seekor ular duduk atas bukit buat apa? Cuba kita tengok. Setara ular nak jumpa tengok Nabi 100 tahun duduk tunggu di atas Jabal Sur. Setara ular tak ada otak, setara ular tak ada akal fikir tapi tunggu nak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masanya 100 tahun. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali dengan Abu Bakar lari daripada kafir Quraisy naik di atas Jabal Sur,
Kemudian Abu Bakar tak ni tu Nabi nak masuk di dalam Jabal Thur. Kemudiannya Abu Bakar kata, "Kau dulu ya Rasulullah, amo nak masuk dalam gua surul." Amo nak oyak cara ringkas. Kita dengar belakang dah ni. Tapi di hari ni kita dengar bukan dengan saja berapa. Niat lalu hati. Aku nak beramal apa yang aku dengar malam ni, aku nak buat amal. Nak buat amal untuk diri, untuk keluarga, untuk anak beranak, untuk kita semua lah kampung pihak. Bukan dengar lepas masuk telinga kanan, tiba telinga, ini tak jadi. Tak ada hasil, baba mari daripada Pondok Punjawi, demo pihak mai tunggu yak petang malam, kalau nak dengar semata nak ramai, nak sedap, tak ada hasil lah. Malam ni kita capak lah hati kita lah. Aku dengar ceramah dah malam ni, apa yang aku boleh, aku nak beramal. Aku nak wa amal. Lepas pada itu, aku nak royak ke orang. Niat lalu dah. Sebab tu amat ingat daripada mula Tok Guru Amba Haji Husin Dala ni. Mula-mula kita masuk pondok yayak ke apa? Ya tak awet. Abang mari duk pondok mula-mula abang niat ke apa? Niat ni bapa nak royak. Niat mula-mula ngaji ni nak buat kejahilan dalam diri. Kita jahil bab semaya, nak buat jahil bab semaya. Kalau kita jahil bab ayat asmaya, kita nak buat bab mi asmaya, kita jahil. Ngaji nak buat kejahilan dalam diri. Lepas pada kita saat ni hilang dah kejahilan, pandai dah mi asmaya, cara kebe kita pandai dah, bapa baca Fatihah kita sepenuh dah. Lepas tu kita nak buat amal dah lah. Nak buat amal hak kita ngaji tu. Lepas pada buat amal kita ngaji dah, apabila kita boleh buat dengan sepenuh, buat dengan molek dah, kita nak royak pula kepada orang. Nak royak ke orang boleh buat amal macam kita buat amal ni. Sebab tu ibu bapa, ulas 100 tahun duk tunggu di atas Jabal Thur nak tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Bakar naik di atas bukit tu kalangan Nabi lari pada kafir Quraisy. Kemudian Abu Bakar pun masuk dalam gua saat ni, cek. Gua jadi kapit gitu. Kalau kafir Quraisy pergi belakang, nampaklah rupa Nabi, nampaklah kaki Nabi, ya kapit. Ya bukan gua sangat, ya batu kapit. Kita pergi Mekah kita tahu. Kalau kita naik di Jabal Thur, mik di kaki, nak naik sampai sana kena bakar masa 3 jam lebih. Naik ke bukit ni, pergi Bukit Ahlu likung mari, baru nak di Jabal Thur. Tempat Nabi kita duduk menusuk dengan Abu Bakar ketika kafir Quraisy nak bunuh Nabi. Kamar ni masa tu pelita tak ada, lampu tak ada, telefon tak ada, pita riah tak ada. Tapi doyak kata Nabi SAW berjalan dengan Abu Bakar, lari daripada kafir Quraisy nak bunuh. Kamar di Abu Bakar naik dengan Nabi sampai di gua tu. Abu Bakar pun masuk cik le gua, takut ada benda tak molek, takut ada benda-benda bisa, takut ada apa? Ada benda-benda tak comel. Sebab tu Abu Bakar masuk cik dalam tu. Abu Bakar pun sumak nama mana tempat bluebird. Abu Bakar pun selik sumak dengan batu-batu. Kan? Maka Abu Bakar saat ni sumak-sumak takut kafir Quraisy tu nampak. Tapi di sini ketika Nabi tu masuk dalam gua, ni hikmah Allah kita dengar belakang dah. Karung saat ni tu sebab apa? Karung tak sunat kita bunuh. Karung ni lah orang yang nasati sarah. Nanti sapuh tapak kaki Nabi dengan Abu Bakar jalan masuk le gua tu. Karung. Sebab tu karung kita nak bunuh tak boleh. Karung ni ibu karung, bukan tokai, ibu karung. Ketika Nabi berjalan di gua su, nak naik di gua su, nusuk di situ daripada kafir Quraisy, masanya 3 hari 3 malam. Nanti wisnyak lu kafir Quraisy cari, karung tu nanti sapuh tapak kaki Nabi dengan Abu Bakar. Boleh pahala 50. Kalau kita bidah trik 2 tak mampu trik 3, boleh 10 pahala. Kalau trik 3 tak mampu, tak ada boleh pahala apa. Ini dia kata cicak, sunat kita bunuh, sunat kita mampu. Sebab dia ni lah yang royak kata Nabi duduk di dalam gua sekali Abu Bakar. Adapun karung saat ni tu ya hapuh tapak kaki Nabi dengan Abu Bakar. Lagi pula burung pati mari buat sari dak pe tu. Laba mai karung ni tak Nabi tak ada dalam tu. Ini orang panggil binatang-binatang yang kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada laba, daripada burung merpati, daripada karung-karung sini. Kemudian apabila Abu Bakar masuk dalam tu, kemudian ada satu lubang duk nampak kulit Abu Bakar. Abu Bakar pun berasa takut. Kemudian Abu Bakar pun pergi katukkan lubang saat ni. Lubang nampak.
Kemudian apabila Abu Bakar tu naling takut apa nak orang kafir naik atas bukit ni, takut nampak dia. Apabila takut nampak dia, Abu Bakar pun nak pergi katuk di lubang tu, maka ular saat ni tu sengat. Ataupun benda menatai saat ni tu sengat. Hak dia nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar pergi katuk je sengat. Sengat Abu Bakar sakit. Sakit kena ketik dah. Maka Abu Bakar tu riba dia tu riba Nabi. Maka dia sakit nak menguat tak berani, nak suara tak berani. Khabar-khabar sakit duk mari tu. Duk mari tu dah. Titik air mata Abu Bakar dengan sebab duk sangat titik tah pipi Nabi. Titik tah pipi Nabi. Kemudian Nabi tanya Abu Bakar, gapo air ni? Maka Abu Bakar jawab, mataku ya Rasulullah. Pamu jadi gana Abu Bakar? Ya kata Abu Bakar katanya, ya Rasulullah, ada satu ibu ular macamnya yang bisa ketik taki mo kantangemo. Ketik di kantangemo sebab ambo saat ni tu nak pergi katuk lubang ya ketik. Katanya ulama gapo ketik? Kata setengah daripada ular ni duk tunggu nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam masa 100 tahun. Pas kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam setara ular, tak ada otak, tak ada akal fikiran, tak ada kok tu kok ni, tapi nak tengok je apa rupa Nabi. Tapi kita umat Nabi, lagi pula Nabi kasih sekali kepada kita. Kita ni ada ingat dak ke Nabi, selawat dak ke Nabi, baca ke dak hari-hari selawat di atas Nabi. Maka kita ma'al hijrah pada tahun baru ni, dulu kita tak pernah baca selawat, tahun ni kita baca selawat. Ibu bapa, orang mana tak baca selawat, hati dia tak cuci. Hati karat hati bagi seorang, kalau orang ni baca gotu ni tasbih ke apa syak, tapi dia tak ada baca selawat di atas Nabi, orang ni hati dia tak cuci, karat hati tak habis. No ayat kata bisanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok berapa. Satu ketika ni kita nak hijrah ni. Kita di hari ni kita hijrah dah. Tahun ni umur kita tua dah setahun. Dulu kita 40 lah ni 41. Dulu kita 30 lah ni 31. Dulu 25 lah ni 20 ni. Makna umur kita kau tua, kita kau buruk, tapi makna kata umur kita duk berjalan. Dunia kau maju, kita kau lalang dah sebab umur kita pun kau tua dah. Tapi nak ayat kata kita ada hijrah ke dak? Ada niat dak? Tahun ni aku nak hijrah, nak selawat tah Nabi. Aku nak hijrah, kalau aku tak pergi jemaah, tahun ni aku nak pergi jemaah bagi lelaki. Kalau orang tino kalau tak semaya awal waktu, aku nak semaya awal waktu. Ini kita nak kecek ma'al hijrah. Apa hijrah? Nabi katanya hijrah ni mana berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Banyak ditafsirkan oleh ulama-ulama al-mufassirun, ditafsirkan oleh ulama-ulama al-muhaddisun. Padahal dia kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hijrah sini kata setengah ulama al-intiqal min makanin ila makanin akhar, yakni berpindah daripada satu tempat pergi pada tempat yang lain. Itu satu makna. Dan al-hijrah ada juga mana al-hijratu min daril harbi ila daril Islam, berpindah daripada negeri kufur, negeri peperangan, negeri kufar, negeri kafir, pergi kepada negeri Islam. Ada juga mana al-hijrah, makna kita berpindah daripada tak baik kita kepada baik, daripada jahat kita pada molek, daripada perangai kita tak molek kepada perangai molek, daripada cakap pai kita huduh-huduh, kita pindah pada cakap pai yang molek. Dulu kita mengupak, lah ni kita tak mengupak. Dulu kita tak biasa pergi sebah, lah ni kita pergi wasabah. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ni kita duk letak ni untuk kita ni, ponok banyak ni kawasan kita. Ponok banyak, ponok dalam, ponok nak tanyung, ponok gapo, ponok gutung. Dah, alik ni pun ponok lek nu. Banyak ponok. Lepas tu ibu bapa di hari ni, kita duduk dekat dengan ulama. Kita dah hafizkan ponok-ponok. Adakah kita saat ni buat masuk anak kita saat ni tu itu guru sapu kepala? Ni kita nak kecek benda sebenar ni bapa. Di jalan ni, kalau kita jauh daripada ulama,
kita tak ada kena angin kata kita nak selamat. Kita tak ada kena angin anak kita nak selamat daripada merbahaya dunia akhir zaman. Ibu bapa, di hari ni kita duduk dalam taning. Bombing fatani orang panggil al-fataniyu. Bombing orang panggil yang dibasuh orang-orang sini, orang yang cerdik. Kita dengar lah kau dah cara ni. Tapi rano kita boleh lari pada ulama. Cuba kita tengok Nabi kata, apabila memberanak. Pakak kena hijrah ni. Memberanak pak, memberi ulama tu buka mulut. Bukan panggil ulama mari mah kita. Kita wagi anak kita mah tok guru. Wi tok guru tolong baca Bismillahirrahmanirrahim. Buka dengan wah tamat. Buka dengan air Zamzam. Tahnik. Ni kita pindah dah. Ni anak kita jadi sawe. Jadi mata belalak. Kita tanya sebab tu mau tanya banyak. Faham mari anak jadi mata belalak-belalak. Jadi cak. Jadi mata belalak waktu malam. Nak tidur tak dengar. Ini ibu bapa kena tahu. Sebab apa anak kita jadilah ni? Sebab apa budak dia jadilah ni? Ibu bapa. Sebab kita tak ada doa-doa. Sebab kita tak ada wituk guru buka mulut anak kita. Sebab kita tak wi orang alim tu sapuh kepala anak kita. Tahun ni ibu bapa kita nak hijrah ibu bapa. Kerana ramai budak-budak duk mari jumpa dengan hamba jadi cat. Budak mari jumpa dengan hamba mata belalak. Kadang-kadang tak tidur malam, duk kelisa mata ketekak pula alio tu baik. Sebab apa? Sebab buat kita hari beranak mula-mula kita tak gila Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulama baca sapuh kepala anak kita. Lepas pada tu ulama bacanya Allahumma faqihhu fid din. Hei Allah, menjadilah budak ni faham pada agama. Allahumma faqihhu fid din. Hei Allah, minta menjadilah budak ni faham pada agama. Wa 'allimhu ta'wil. Menjadilah budak ni gawa. 'Allimhu. Dia dapat faham, dia dapat reti tekan gawa bertetangga takwilkan ayat-ayat Quran. Lagi pula waja'alhu, menjadilah budak ni ya Allah minal ulama, daripada ulama. Waja'alhu minal ulama is-salihin, menjadilah budak ni daripada ulama-ulama yang saleh. Ibu bapa kita dah tunggu apa lagi? Sebab mun orang cecek benda hak sungguh, benda hak berlaku. Ramai mari duk cari hamba beratus-ratus, mau duk ayat sok modah. Tapi budak mata belalak, mata berkisar, pulah tekak. Sebab apa? Ibu bapa dia buat gapo? Beranak ibu bapa baca gapo? Ibu bapa gini hak benda sebenar. Kita kecek hak sungguh dia gini. Kita ada buat nama. Tiga anak kita 3 bulan, 4 bulan lepas. Adakah kita baca Fatihah? Adakah kita baca Alam Nashrah? Adakah kita baca Ayatul Kursi? Adakah kita baca Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wal. Adakah kita baca? Di hari ni anak kita jadi tak juru. Anak kita jadi tak comel. Anak kita dengar tak dengar kata kita kata gapo anak kita tak dengar. Sebab apa? Punca daripada ibu bapa tak biasa langsung berdoa kepada anak. Ibu bapa pada tahun ni ma'al hijrah, kita kena berpindah ibu bapa. Ni duk pesan sok mudah, duk royak sok mudah. Kita tengok ulama-ulama di taning kita banyak yang alim-alim, yang worok-worok, yang aling besar, aling tak besar. Tapi nak kata di taning kita tahu dak kita kata taning ponok taning banyak dah. Ponok taning ni mau royak dah, patut orang lain pun royak dah. Taning semua di hari ni ponok hak sudah ada tabian. Cara rasmi saja 403 buah hak dulu. Lah ni banyaklah buka hak baru-baru boleh tabian tak boleh tabian. Tapi kalau kira masa 10 tahun dulu 403 buah. Lepas tu kalau kira dengan tak ada capur tabian, tak ada boleh tabian hak mapuh dah gapo iki ni hak hilang dah, tunggu mati, semua tu 900 700 buah dalam Kelantan dah, dalam sekitar 3-4 wilayah ini. Ibu bapa kita kena bila rega. Kita kena berasa rega kita dekat dengan ulama.
Kita dekat dengan alim ulama di tempat kita. Apabila kita beranak ibu bapa, ambillah anak kita ni pergi jumpa dengan alim ulama. Papa kita banyak dalar pun ada, nak tanyung pun ada, gutung pun ada, tok bana pun ada, pondok Sepanyol pun ada. Ambillah anak kita pergi tok guru sapuh pala. Lepas tu pergi tok guru tu ambil wah tamat. Kemudian Nabi kata ambil berkat. Ambil wah tamat orang ulama kulung. Dia kenyek-kenyek. We tepuh dengan aliyu ulama. Masuklah perut nak kita tu. Buat apa? Ni duk masuk menolong dulu. Duk pat nyempat kata berhenti. We masuk aliyu ulama lah perut anak kita tu. Baru anak kita juruh. Baru anak kita jadi soleh. Baru anak kita tu jadi baik. Kita wi ulama tu kita pergi air zam-zam sikit. Lepas tu pergi wah tamah sikit. Wi ulama saat ni baca doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu minal ulama'il 'amilin waj'alhu minal ulama'is salihin. Allahumma iftah 'alaihi futuhal 'arifin wa faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Hei ulama yo pandai. Ya ingat doa, pas ya berkat, ya boleh baca, pas kita nak baca apa? Anak kita mula-mula gaduh, tok tua, tok biasa apa. Wak pergi jumpa dengan alim ulama. Wi alim ulama tu kita pergi wah tamat azam-zam. Wi ulama doa tak pala nak kita doa. Lepas tu ulama ambil wah tamat, dia kunyak tepuh dengan langit dia. Kama dia ulama hak berkat, ulama hak tua-tua ya ada amalan ya berkat, maka aliyo ya kenyek utama, ya giboh dalam anak kita panggil bahasa Arab tahnik. Hannaka yuhanniku tahnikan. Apa tahnik? Yakni membukakan mulut anak sehari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan sampai pada ila yaumis sabiq. Yaumis sabiq hari yang 7. Hak ni sunat kita buat aqiqah. Semula kambing kalau tina, semula kambing seekor, kalau lelaki semula kambing 2 ekor. Hari yang 7. Tu bagi bapa. Kita kena berpindah bapa supaya nak anak cucu kita jadi baik. Nak ambil tafaul, yakni nak ambil tabarrukan ma'al ulama, nak ambil keberkatan dengan ulama, maka besar sikit lagi anak kita sifat dia nampak lemah lembut. Besar sikit lagi nampak kecek jadi pasal. Besar sikit lagi baca Quran pun lidah jadi lancar. Sebab apa? Sebab berkat alia ulama ni. Ibu apa? Amak nak royak satu cerita. Ada satu hari daripada syekh kita Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi dikatakan apa? Reda bagi Imam Syafi'i. Satu ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i ialah Al-Imam An-Nawawi. Pada satu malam daripada bulan Ramadan, Imam Nawawi malam 27 min yaumis sab'in wa ishrina min Ramadan. Daripada hari 27 daripada Ramadan, Imam Nawawi duduk di dalam rumah. Ni nak royak kata ulama ni dia tahu kata kita tu lagu mana ibu apa. Sebab tu kita kena duduk sini ni. Pak retaning Allah beruntung sah, tapi retaning lah guna tak berguna. Orang taning ni Allahu Akbar, tak ada dah bertuah. Pas orang panggil orang kecek maraduk low, baik kita tak ada dah. Tok guru, ponok, batu balasah tu tak ada, pergi cari lah dunia ni. Amo duk nari Arab. Ustaz Seliani puasa nari Arab, tak ada. Umah tok guru tengah, bala tepi, lepas tu ponok likung. Tak ada dah maraduk ni. Letaning soi ada. Malaysia jaga-jaga. Letaning duk buka tambah gila ni. Pondok letaning la jala len nagak duk buka tambah mo. No ya tam maraduk ni. Beratus-ratus tahun dah ni sentiasa duk hidup lagi. Sentiasa duk fungfu lagi. Sentiasa duk bergabak, berbiak lagi. Lepas tu kita orang taning ni kita kena niat molek. Anak kita beranak 4 hari pertama pergi jumpa dengan alim ulama. Alim ulama mik wah tamah boleh mulut dia, wah tamah lebih pada mulut dia cara bercampur dengan aliyu orang alim, alim ulama mai boh dalam mulut anak kita, tertitik dan terturung anak kita duk naga isak. Pok daripada wah tamah yang campur dengan aliyu ulama turun mari ke dalam perut anak. Besar sikit dia anak kita bijak. Besar sikit dia anak kita lidah pasal. Besar sikit dia anak kita baca Quran apa sedap. Ingat Quran, mudah hafal Quran, mudah hafal mata, mudah hafal kitab-kitab. Jadi alim ulama sebab berkat aliyu ulama. Kita kena berpindah bapa. Jangan duk tunggu lagi. Jangan duk tunggu sebab apa hak duk mari tu. Duk mari mata belala, mata kisah. Lepas tu dalam rumah kita ada gapo? Dalam rumah kita ada benda iblis. Boleh cek. Budak dia apabila kena sawai,
Ani kita nak kecek benda-benda hak fok kita dak berlaku ni. Apabila budak ni tekak ya potime, tekak dia jadi kelekong ataupun musing ataupun jadi apa? Tekak dia jadi pula. Lepas tu be alio mata belalak. Budak ni mula-mula sekali dia nampak iblis. Dia nampak iblis berapa? Pas rumah kita dah baca Baqarah dak? Nak tanya. Rumah kita dah baca Baqarah dak? Rumah kita ada baca Yasin ke dak? Rumah kita ada baca surah tu surah ni ke tak? Kalau rumah kita tak pernah baca Yasin, rumah kita tak pernah baca Baqarah, rumah kita tak pernah baca tu baca ni, makna katalah rumah kita penuh dengan iblis, penuh dengan syaitanun. Sebab tu anak kita dia jadi pula kak tu, mata belalak. Sebab budak umur setahun 2 tahun, dia tengok nak ke langit, dia nampak siapa langit yang 7. Dia tengok gapo jing-jing tepi, dia nampak habis. Lepas tu kita kata ada bagai yang dah. Kita ada bagang tak? Kita ada baca Fatihah ke tak? Kita ada baca ayat kursi si anak kita ke tak? Kita ada baca Qul a'udzu birabbin nas? Ada aja tak? Ini persoalan bagi masing-masing. Amba tak ada nak kata ibu bapa, tak ada nak kata kau. Kita kena pakat mikir. Sebab po di hari ni moh kita tu banyak penyakit. Sebab po anak jadi banyak cat. Sebab po anak jadi banyak kau. Banyak jadi mata belalak, jadi sawit. Sebab kita masing-masing. Di hari ni kita kena ubah bapa. Kita kena hijrah. Kalau anak-anak buat kita dulu, kerana dulu sahabat-sahabat dia turut cara Nabi. Sahabat ikut Nabi, turut jinjak telapak Nabi. Di hari ni Nabi tak ada dah ibu bapa, ada ulama. Lepas tu ulama saat ni ulama ul-akhirah, ulama akhirat yang warok-warok, yang alim ulama. Kita turut jinjak lakah ni. Kita beranak bila dia jumpa dengan ulama. Jumpa bila ulama punya terima dia kita pergi. Jangan dia buat malu lah. Pergi. Pergi anak kita pergi ulama sapuh kepala. Dia buka mulut. Dia doa. InsyaAllah anak kita juga. Lepas tu nak pesan sini sikit. Ma'al hijrah. Ma'al hijrah ni kita berpindah. Dulu anak kita beranak. Saat ni tak ada minum pak. Ni hari ni. Amma nak royak kepada ibu bapa di sini di Pia ni. Kita beranak pak. Lepas pada ulama bukakan mulut anak kita, lepas daripada tahnik anak kita, kita anak kita hak 40 hari ataupun daripada hari pertama sampai hari kedua, hari ketiga, kita minum air Zamzam 3 titik sepagi. Ni berapa? Kalau kita tak mahu anak kita banyak penyakit tak mahu anak kita kena sihir, tak mahu anak kita kena hatu syaitan, kita baca Fatihah, baca ayat kursi, baca ayat-ayat yang lain sapu tah kepala anak. Lepas tu pagi-pagi belum pada kita nak menyusukan anak kita, kita titik Azamzam 3 titik sepagi. 3 titik sepagi, 3 titik sepagi, cukup 41 hari. InsyaAllah budak ni jadi keras, budak ni tak kena menyakit budak ni tak kena kawan goda-goda syaitan. Ini amo nak pesan kepada orang Pia, dan kita pakat-pakat anak kita hak mula-mula beranak, pesan ke anak kita, ke cucu kita baru beranak, titik air Zamzam masuk le budak ni, kanak-kanak ni, masanya 41 hari, 3 titik sepagi, 3 titik sepagi, belum pada kita nak menyusu dada kita. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ma'al hijrah, kita kena ubah ibu bapa. Dalam keluarga kita nak selamat, hak anak kita ya hak anak saat ni. Nak selamat anak yang kecil-kecil, lepas tu kita baca, kita selamat dia, kita doa. Kalau nak tidur baca telah ibu bapa tu Fatihah, Alam Nashrah, gosok di hati dia, gosok di kepala dia, baca suratul An'am, siuk tak kepala dia, siuk di tubuh dia. InsyaAllah anak kita tak kena goda syaitan. Dah. Lepas tu ya syaitan ni ya masuk 2-3 masa ya bapa. Ambil kecek hal syaitan ni. Ni kena kita tahu tak. Sebab fok-fok jin ni, ya ada 3 lapis Apa kecek ni? Orang tak lain tak nak kecek anak ni. Benda iblis ni. Sebab anak-anak dia jadi mata belalak, mata apa ni, dia puca mari pada iblis. Dia puca mari pada syaitan. Maka syaitan ni, iblis ni, jin ni, dia terbagi pada 3. Jin yang pertama dia panggil jin kuning. Jin yang kedua dia panggil jin merah. Jin yang tiga panggil jin hitam. Tak kira kat lari pergi nama. Jin ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita panggil hatu. Bahasa Sia panggil pi. Ni takut ke dah? Tak kira kocok bang kayu. Deh. Menyakit semua ni.
Hak dia jadi anak mata belalak, anak dia jadi tubik alio belenyo, jadi pulah tekak ni semua daripada jin. Amalan jin, khija jin. Maka jin ada jin kuning, ada jin merah, ada jin hitam. Jin kuning ni orang panggil jin yang paling dia saat ni tu orang panggil ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam. Masa Nabi naik ke langit sana, Jibril terbang, Jibril naik terbang, maka Nabi naikkan barak, maka ada satu kumpulan daripada jin ifrit dok buat jamang api. Buat jamang api yang kalau foya hitam, api yang merah macam ni. Jibril tanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, mu kenal tak dia tu ya Muhammad? Nabi kata, ku tak kenal. Itulah mu nak kenal for ifrit. Siapa dia ifrit? Yakni daripada satu golongan jin, jin ifrit. Lepas tu Jibril hajar ana. Jibril kata, mu baca doa ni ya Muhammad macam mana? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita tengoklah doa tu. Nabi Jibril hajar apabila menjumpa dengan fa ifrit, membacalah doa-doa ni ya Muhammad. Doa mana? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku minta perlindungan dengan Allah daripada gaba, dengan kelimah-kelimah yang mulia, ialah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku minta perlindungan dengan kelimah-kelimah Allah Subhanahu wa taala yang amat mulia, yang amat kesempurnaan, daripada kejahatan barang yang Allah taala menjadi. Ibu bapa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ni kita kena hijrah. Siapa dia ada main benda-benda lagu ni, kita hijrah ibu bapa. Oh, taubat dengan Tuhan lah. Tuhan tak terima kan doa-doa kita semua. Semaya-semaya kita Tuhan tak terima. Dan ibu bapa, kalau kita nak selamat dalam rumah tangga kita, amal nak besar amalan-amalan ni, pergi baca ni ya. Baca mana? Hijrah ke. Lepas subuh dengan lepas ngorek. Benda tak payah. Kalau kita tak biasa bawa, maka kita bawa. Maknanya ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Hanifah kita ingat belaka, tapi baca kena cara. Bila kita baca, yakni kita baca lepas subuh 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali lepas subuh dan 10 kali lepas salatul maghrib. Kemudian sebut di dalam hadis Nawawinya, hadis azkar bagi Imam Nawawi. Imam Nawawi kata Nabi royak siapa dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala hatakan wakil satu malaikat. Satu malaikat wak tuku. Wak serupa dengan min taqar, yakni serupa dengan tuku. Apabila ia baca pagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, Allah Ta'ala wakil satu malaikat menghidup dengan orang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hatta malaikat wak tuku. Apabila iblis, apabila jin nak pergi tipu dia, malaikat roda atas kepala setan tu. Ibu apa? Siapa dia buat amal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, maka Tuhan wakil pada satu malaikat menghidup dengan orang ni. Apabila syaitan, iblis nak mari tipu dia, maka malaikat tu roda dengan tu lepuk atas kepala setan, lari pergi. Mari pula lepuk, lari pergi. Siapa waktu betul malaikat duk jaga dia. Kalau dia baca pula lepas ngorek la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali pula, malaikat mai godai. Kalau setan masuk godai, puk, siapa aku subuh, malaikat jaga dia. Ini kita hijrah bapa. Kalau kita tak ada wa'amah ni dulu. Lepas maya subuh 10 kali, lepas maya ngorek 10 kali, benda setan, benda jin dia tak ganggu kita, kerana Tuhan hatta malaikat yang bawa tuku min taqat mari nanti nak godai setan hak tipu kita. Pertama nak sambung pada sejarah bagi Imam Nawawi. Satu malam Imam Nawawi malam 27 daripada bulan Ramadan. Imam Nawawi dia bangun malam dia budak umur 7-8 tahun. Sebab tu nak royak dah hujung tadi.
Imam Nawawi umur 278 tahun. Satu ketika dia bangun waktu malam daripada bulan Ramadan. Dia nampak lah rumah dia tu penuh dengan cahaya-cahaya. Malam 27 daripada bulan Ramadan. Dia nampak penuh lah rumah dia daripada cahaya-cahaya, daripada nur-nur, anwar-anwar yang ada dalam rumah dia. Dia pun gerak, dia pun apa, yastaiqizu abi wa ummi. Dia panggil, ya abi, ya ummi, aiqiz, bangunlah olehmu, jagalah olehmu, ya ummi, ya abi, bangunlah olehmu, ya bapa, ya abi, ya ummi, abah, bangunlah abah, ibu, bangunlah ibu. Ni tengok cahaya gapo dalam rumah ni, al-anwar, dan pula cahaya-cahaya fi lailati 27 min Ramadan, pada malam 27 daripada Ramadan. Imam Nawawi nampakkan cahaya-cahaya di dalam rumah dia. Kamu dia gerak, aikid ya abi wa ya ummi, aikid, bangunlah olehmu bapa dan ibu. Bapa ia pun dah bangun telak mata malam 27, tengok lah rumah tak ada apa, tapi Imam Nawawi duk riuh masa ia umur 78 tahun. Deh. Imam Nawawi sudah berjumpa dengan Lailatul Qadar, tapi ibu bapa ia tak nampak, dia nampak cahaya-cahaya di dalam rumah. Satu ketika ayatnya, Imam Nawawi reda Imam Syafi'i, satu ulama yang besar. Semua kitab yang kita duk pakai ada hari ni, cara semaya, cara apa, ialah orang panggil anak buah bagi Imam Syafi'i, ialah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia mati tahun 900 Hijrah daripada Al-Hijrah An-Nabawiyah. Cara dia Imam Nawawi jalan ngapak ya piping ke kawasan Kedah Nawar. Apa kita biasa pergi Nawar. Nawawi kapung Nawar. Imam ni namanya Syekh gapo dia? Muhammad Yahya bin Syarafuddin. Tapi Nawawi tu bangsa pada kampungnya. Sama dia Imam Nawawi ni, satu hari dia jalan dalam Kedah Nawar. Sebab tu kita tengok pada alim ulama ni yang besar-besar ni. Dia berkat. Amba besagi, tak sani pun besagi. Kampung ni sejuk. Amba masuk dalam kampung tu sejuk. Sejuk. Orang baik-baik. Orang dalam kampung Nawar. Duduk bucu. Apa itu 4-15 orang duduk jupung di tepi sejuk. Kemudian tu email ya tu khatib, dia kata, ya syabab ta'alau, hei pemuda mai kau ni tak. Tu khatib tu email yang panggil kita, ya syabab ta'alau ila huna, mumai sini setak, aku nak kecek dengan muskil. Min aina hadartum, daripada mana kamu hadir? Kita berjawab, hadarna min Dimash, kami hadir daripada Dimash, berkota Dimash, ibu kota Dimash. Hadarna bin Dimash, kami hadir di Dimash. Dia kata muat apa? Nahnu nazurna, kami sudah ziarah makbarah Imam Al-Nawawi, makbarah Al-Imam Nawawi, dan kami pun zurna kubur apa? Qabr Nabi Ayyub alaihi salam serta isterinya. Hari ni kami mari pertama sekali ziarah kubur Nabi Ayyub, dan kami pergi ziarah tempat Nabi Ayyub pergi mandikan Jibril, mandikan Nabi Ayyub. Apabila Nabi Ayyub kata, Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamar rahimin. Nabi Ayub dulu kaya. Nabi Ayub dulu dia hebat. Ada kambing 7-8 ribu ekor, bini 2-3 pak. Kaya Nabi Ayub, tapi apabila kena penyakit, apabila jadi buruk, kata Zuhair tu, Nabi Ayub saat ni sakit yang sangat-sangat kuat. Maka malaikat Jibril kata, hei Ayub, gana tikmu tak minta berdoa dengan Tuhan gatai? Ayub kata, ku malu ya Allah, ku malu Jibril nak minta doa tu. Tapi satu ketika Nabi Ayub alaihi salam nak royak reka-reka. Dulu harta banyak, kambing 7-8 ribu ekor, bini kasihlah ke Ayub. Tapi apabila Ayub tu sakit, bini pakak lari ke Ayub. Ayub siapa tangan? Siapa satu ketika kulit dengan tulis habis dah. Habis dah isi-isi dimakankan, diulit-ulat kata setengahnya. Tapi satu ketika ulat tu nak makan lidah Nabi Ayub. Nak makan lidah, ada isi di lidah ya. Di lain tak ada dah isi. Maka malaikat Jibril kata, ya Ayub, mu tak minta Tuhan, kau minta Tuhan saat ni semua penyakit. Aku malu Jibril dengan Allah Ta'ala. Satu ketika apabila ulat nak makankan isi lidah bagi Ayub, Ayub pun kata, ya tak agak nak duk, ya pun malu ke Tuhan. Dia kata, Rabbi, hei Tuhanku, Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ni kalau kita kena penyakit,
Kalau kita ada nyakit tipu atas kita, kita bacalah doa Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub berdoa kata ni, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamar rahimin. Ya Tuhanku, ini bahasa aku ni. Aku ada lidah ya Allah. Lidah ni boleh sebut pada Engkau. Lidah ni boleh zikrullah. Lidah ni boleh mengingati padamu ya Allah. Tapi kalau ulat mari makan lidah aku nak ingat pada Engkau dengan gapo ya Allah? Daging tangi ku habis, isi-isi ku habis, paha ku habis pada daging-daging tangi ku habis. Ada daging lidah ni ya yang boleh ingat padamu ya Allah. Boleh zikrullah, boleh ku ingat padamu. Tapi kalau ulat tu mai makan lidahku, aku nak ingat pada Engkau dengan gapo ya Allah. Lalu tu apabila Nabi Ayub kata, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin, malaikat Jibril turun mai ke langit serta gitu. Apabila turun mai ke langit, Nabi Ayub gimbani selalu dah sapuh Nabi Ayub, maka menyakit Nabi Ayub AS hingga serta-merta. Sebab tu bagi siapa dia sakit, kita berpindah, kita berhijrah, bacalah doa Nabi Ayub AS, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamar rahimin. Wa amma semua lepas mayat, kalau kita ada sakit yang kuat, ada sakit tak kuat, ada penyakit atas diri kita, menimpa atas kita oleh musibah, bacalah doa Nabi Ayub, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Kemudian cerita daripadanya, dah saning orang nawar ni tak baik panggil buat kita pergi, ya tamu mari mana? Mai Syam. Dia kata ginilah, aku tak nak tolong apa. Nahnu musa'adah nusa'idukum sekadanya 5,000 min lira. 5,000 liratin. Yawi kita 5,000 lira untuk buat tamir kereta. Ni ayat tak orang Nawar. Orang imam tepat Imam Nawawi. Imam Nawawi satu ketika dia jalan dengan pak dia dalam nak Nawar. Ha, ni ada cerita sebut dalam kitab ni. Jalan dengan ayah dia. Jalan dengan ayah dia. Kepada tepat di kawasan Kampung Nawar. Lepas tu ada tok guru tua seorang. Ha, ni nak pada tok guru ni. Tok guru tua seorang tengok ke budak ni, tengok ke Imam Nawawi. Tengok budak ni, dia tanya, "Hei, pak cik, anakmu kan ni?" Ha ni, alim ulama tu tengok. "Hei, anakmu kan ni?" "Anak, ya tak anakku." "Hei," dia kata pak cik. "Pak cik wagi anak pak cik cepat-cepat dah di Syam. Wagi cepat-cepat di Dimashq. Karena anak pak cik ni nak akan jadi apa? Saya kunu aliman kabiran fil mustaqbal." Ulama tu Allah Ta'ala wi kasyah dah dia. Allah Ta'ala wi ilmu muhibah pada ulama ni. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, laqad kunta fi ghaflatin fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Aling ulama, orang yang soleh, amal ibadat ya siapa Tuhan? Tuhan buka hati dia, dia boleh tengok orang ni nak pergi ke mana. Orang ni baik ke orang ni jahat? Orang ni Tuhan nak buka ke? Allah Ta'ala buka ilmu muhibah, kasyaf kepada alim ulama. Sebab tu alim ulama yang tua ada di Nawar, tanya pak cita, "Hei, ni anakmu?" Dia kata, "Ya, anakmu." Mun cepat-cepat buat pergi budak ni ngaji di Syam, ngaji di Dimashq, kerana budak ni akan jadi alim ulama yang sangat besar masa depan. Ha, tengok kita Imam Nawawi, apa tu tahu? Semua orang ngaji. Letaning kita ngaji, di Malay ngaji, di Indonesia ngaji, di negeri Arab orang ngaji kita Imam Nawawi. Sebab tu apa kita nak kepada ulama-ulama tengok anak kita. Tengok ulama, tengok kata budak ni nak pergi ke mana, corak dia kena. Kali dia nak ngaji ulama, nak jadi hafizul Quran, hatta lalu. Hatta nak ulama tahik, anak mu nampak nak pergi moyo kok ni, moyo nak jadi alim ulama. Hatta lagi. Supaya ni mau nak contoh selagi. Foto syahdat kita ni di Taning ni. Syahdat kita sebab apa jadi alim ulama besar. Pada masa satu ketika ulama daripada negeri Arab mari guna tempat kita mendakwahkan dengan secara perniagaan. Maka syahdat kita duduk di telaga penarik tu, laga tu syahdat tu. Syahdat budak lain duk main belakang, duk main gasing, duk main getah, duk main lari, main tu. Tapi tu syahdat cokong, duk upang kayu. Budak lagi, tapi dia pelik pada orang dah. Dia pelik pada orang dah. Dia duduk di bawah pang kayu. Lepas tu syekh daripada negeri Arab, daripada Yaman, tengok budak ni. Budak lain duk main belakang, duk main getah. Kita dulu main getah, main tape, main tu, main ni dah. Tapi budak ni seorang duduk di bawah pang kayu. Ulama negeri Arab tanya nah. Dia kata, "Hei budak, ni tak syekh dak kita ni. Ni yak support Imam Nawawi ni." Ha tu. Kaman dia ulama tanya, "Hei budak, kan kamu tak pergi main dengan demo tak?" Dia tak semai tak berhaya tak. Tak suka.
Budak lain suka ramai main wah neting, main mata kucing, main gasing, main apa suka. Tapi dia tak suka. Mu tak suka, tak suka. Kerana tak main, tak suka. Dah tak berahi. Budak ni tak berahi. Kalau bola ni kan main kilai, tak boleh kilai. Sepak, tak boleh sepak. Bola, dia tak boleh bola. Lepas tu ulama nari Arab tu kata nak. Ya kau ya orang tepi, dia kata, hei, mu tahu tak budak ni lagi kan datang nak jadi alim ulama yang besar di petani. Lepas tu syahadat kita alim sarah. Lah ni tengok semua kita. Tengok kitab dalam 3 wilayah. Duk ngajar kat masjid-masjid ngajar kita apa? Muniyatul musalli. Tak lagi ngajar ke kampung semua dalam masjid-masjid yang ada 3 wilayah. Siapa 4 wilayah, siapa Malaysia. Duk ngajar kitab Muniyatul musalli. Berapa ratus tahun dah? Banyak ratus tahun dah. Lepas tu nak ayat tahu ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama tanah atas tanah Melayu. Tanah Melayu ni tak ada dah orang yang karya kitab terlebih banyak daripada Tok Syahadat. Ini berapa? Amun nak ayat sininya di hari ni kita kena berpindah. Kalau duduk dekat pondok dia cari tiklah tok guru, dia anak kita itu guru sapu pala. Ning buat kita jadi pelik kak kamu duk tengok ngatuk guru kutip bala, duk tepi bucu pagar tok guru kutip lepas siapa-siapa masuk lepas pagar pondok. Beliklah. Nih. Ganongnya kita dak buat jadi seteru dengan alim ulama orang markas saka Nabi. Cuba kita fikir lek-lek, fikir wis dalai-dalai. Ulama ni orang markas saka Nabi. Lepas tu kita pergi buat seteru orang makan saka Nabi, kita angin kalau kita nak dapat syafaat daripada Nabi SAW. Ulama, orang yang makan saka Nabi, orang yang Nabi paling kasih, orang Nabi paling sayang, ialah para ulama. Kerana buat ni timur saka daripadanya. Tapi kita duduk tepi pondok, kita balah ngatuk pakai. Kita duduk tepi pondok, kita balah dengan babo. Kita duduk tepi pondok, kita geger dengan pondok. Lepas tu kita angin kata kita nak dapat syafaat daripada Nabi SAW. Bahkan Nabi yang akan syafaatkan kita di pada akhirat, di pada mahsyar. Nabi akan apa? Syafaat kita. Di hari ini ibu bapa kita nak berubah. Kalau kita jumpa masa mata, kita kena jumpa dengan manis. Ni dah tahu ni kita kena apa dia? Yakni kita kena jumpa dah. Ni kita jumpa dengan ulama, jumpa dengan orang tepi-tepi kita dengan muka manis. Sebab tu kita sunat ketika kita bertemu manis muka. Sebab tu ulama tahu yustahabbu ma'al musafahati. Apa dia? Al-bashashatu bil wajhi wad du'a'u bil maghfirati wa ghairiha. Ni hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Apabila kita jumpa buat apa? Kita jabat saleh. Ni. Jabat saleh ni. Ni kita nak pindah ni kan. Hoi. Tak ada nak jabat saleh. Dah itu. Sunnah yang sebut di dalam hadisnya apabila kita bertemu maka kita musafahah, berjabat saleh. Kama di yustahabu ma'al musafahah, kita apa dia? Al-bashashatu bil wajhi, yakni kita manis muka, senyum muka. Ni jumpa sama-sama kita masa kiam muka dia. Tak ada manis sikit. Lepas kita nak beli pahala kat mana patut sedekah ni. Bukan nanti sedekah dengan duit buat apa. Kalau kita ada duit tak ada, tapi nak boleh pahala sedekah juga. Kita jumpa Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lepas tu kita berjabat saleh. Lepas tu kita berjabat saleh. Lepas tu kita manis muka. Maka apabila kita manis muka, makna kata ketika tu kita dapat dah akan pahala ke apa? Yakni pahala sedekah. Pahala sedekah. Ni. Jabat saleh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lepas tu kita orang berimej ni. Kita duk pergi Quran. Kita orang berimej duk mi asmaya. Kita orang berimej duk pergi benda-benda molek. Maka di tangan kita ada malaikat, di tangan demo pun ada malaikat. Apabila mari selepak, Allah rasa berserah. Baru temu hari ni tapi masa jumpa lama dah puluh-puluh tahun dulu. Tapi baru temu hari ni. Nak ayat di tangan kita ada malaikat, di tangan demo ada malaikat. Apabila kita mari berjabat Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
maka orang panggil al-basyashatu bil wajhi, dengan manis muka. Situ malaikat ada tangi pada tangan kita, pada tangan demo Allah wasa serah. Jumpa hari ni tapi wasa jumpa lama dah. Patu demo manis muka, kita manis muka, dapat sedekah, pahala sedekah. Bukan nanti kena sedekah dengan duit. Kita manis muka kamu sendiri, sama-sama saudara kita dapat dah pahala sedekah berapa. Tahun kita hijrah. Jumpa ramai-ramai pakat wisalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu kita jabat salam bagi orang yang tak ada musafir. Kita jumpa lagi esok, buat amal lalu dah. Jumpa kita habis, Assalamualaikum. Kau salam. Pak. Dah. Tino mau tino, jatuh. Jangan jatuh dengan tino lah. Jabat salam belakang, apa suruh jabat salam. Tino jatuh pun jabat salam. Apa cerita hari muda oyak tu lah. Natu tino. Hari raya. Lepas tu nak tunjuk juruh doa, jabat salam habis. Dengan tok tua, dengan natu jatuh kemari. Tak, jabat salam habis. Kan? Nak tunjuk juruh orang mari hari raya jatuh tino mari tak jatuh berjabat salam. Hai, dia motor tak leh duk jabat dengan jatuh. Tak leh dah. Dia nak juruh ya. Siapa jatuh jabat salam? Bukan juga. Saleh sama tino, jatuh sama jatuh. Lepas tu dia dapat pahala. Kamu dia kalau kita suruh muka kita pula dengan manis, kita dapat pahala sedekah. Pahala sedekah. Lepas tu bagi orang tak ada musafir, maka sunat jabat salam. Tapi kalau ayah kita klik Mekah, giwa umrah, ataupun waris kita, adik kita giwa haji, maka tika ni sunat kita berjabat salam serta kita mu'anaqah, yakni kita berpeluk dan kita berdakwah.